Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syarhan, pengerusi Masjid Al-Muhajirin, Tuan Jawatankuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para jemaah ahli qaryah, kerana sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini, insya-Allah rentetan daripada apa disebut sebagai ibrah, kisah Isra wal Mi'raj pada minggu yang lalu, kalau tak silap kita bertemu buat kali pertamanya, menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Namun kisah Isra wal Mi'raj ini, pertamanya, ia bukanlah sekadar untuk kita ambil ibrah itu setahun sekali ataupun pada bulan-bulan tertentu, tetapi peristiwa itu benar berlakunya dalam bulan Rejab, 27 Rejab, sebagai pandangan yang masyhur lagi muktamad, disahkan oleh Darul Ifta. Namun ibrah, pengajaran yang perlu kita ambil adalah selagi hayat di kandung badan, hinggalah ke hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, kita dihimpunkan untuk dibentangkan amal baik kita serta ditimbang amalan kita itu sampailah kepada hari kiamat ibrahnya. Cumanya malam ini lebih nak ditumpukan kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak dilupakan juga keistimewaan anugerah yang turut dapat dikecapi oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak pernah diberikan kepada umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ulama menyebutkan 15 keistimewaan, 15 anugerah yang diberikan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga kita nikmati keistimewaan anugerah itu sampai zaman berzaman. Lebih hebat anugerah ni daripada, maaflah kalau sebut, anugerah juara lagu. Baru ni demo sebut anugerah juara lagu, saya pun tak tengok kan, macam-macam demo sebut lah. Anugerah apa lagi, bintang popular kata. Lebih hebat anugerah ini. Anugerah, ada buat juga anugerah sepanjang zaman kan.
Tapi ini bukan anugerah sepanjang zaman, tapi anugerah ini zaman berzaman hingga hari kiamat. Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW. Baik, disebutkan di dalam kitab Isra wal Mi'raj, iaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang menghimpun beberapa kitab berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Sebelum itu, sebagaimana kita tahu, Isra wal Mi'raj pada pandangan ulama berlakunya tempatnya secara jumhur ulama kota Mekah, dalam keadaan Nabi SAW jaga, berlaku sekali dan bukan dalam keadaan tidur. Ini pandangan daripada Majurin, iaitu jumhur ulama, mengatakan bahawa Isra wal Mi'raj berlaku di Mekah, walaupun ada pandangan yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu berlaku di Madinah. Namun jumhur ulama, jumhur ni majoriti, kalau mesyuarat tu 10 orang, maknanya ramai yang kata setuju daripada tak setuju. Ramai yang setuju itu jumhur. Tetapi bila katakan 10-10 setuju, nama dia ittifaq ulama, sebab tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Dan ada juga pandangan yang mengatakan berlaku di kota Madinah, yang berlaku, kata ulama, berulang kali ketika Nabi tidur. Sebab Nabi SAW, mimpi Nabi merupakan wahyu. Mimpi kita mainan tidur. Tapi mimpi Nabi SAW disebut sebagai antara wahyu. Berapa pandangan yang lebih mendekati lokasi terperinci di kota Mekah itu di mana? Pertama, dikatakan ia berlaku di Masjidil Haram. Yang kedua, dikatakan ia berlaku di antara Maqam Ibrahim dan Telaga Zamzam. Telaga Zamzam dulu, bukan Telaga Zamzam sekarang. Telaga Zamzam sekarang dah dibawa keluar daripada, dah lebih kurang berapa kilometer, berapa meter macam itulah, dia dah bawa. Asalnya berhampiran di kawasan yang disebut sebagai kawasan Kaabah. Kalau asal kawasan dulu. Yang ketiga, dikatakan ianya berlaku di Hajar Aswad, belakang kawasan Hajar Ismail ataupun Maqam Ibrahim, belakang dia, kan? Atau pendapat yang keempat, ini agak diragui, agak syaz, ini dikatakan berlaku di rumah Nabi SAW. Ada pandangan yang mengatakan Isra wal Mi'raj berlaku daripada rumah Nabi. Jadi pandangan ini diragui di kalangan ulama. Dan ada juga pandangan yang disebut sebagai batil apabila dikatakan berlaku di rumah Ummu Hani. Betul, Nabi SAW sebelum di Isra dan di Mi'rajkan di Mekah, di kawasan yang dikatakan lebih tepat lagi di kawasan Hajar Ismail, kawasan Hajar Ismail, kawasan Kaabah itu, sebelum Nabi solat 2 rakaat, sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim AS, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, maka Nabi SAW setelah selesai 2 rakaat di Kaabah, kemudian Nabi tertidur. Dan Nabi tertidur. Sebelum itu Nabi pergi mengunjungi rumah Ummu Hani. Ada juga dikatakan berlakunya Isra wal Mi'raj di rumah Khadijah, di mana ketika itu Siti Khadijah telah pun wafat. Ada juga dikatakan di perkampungan Abu Talib, rumah pakcik dia. Baik. Sebelum itu, dalam kita nak ambil Isra wal Mi'raj, apa tuntutan, maqasid, tujuan dia? Kita duk cerita anjurkan Isra wal Mi'raj, apa tujuan dia? Tujuan yang pertama, iaitu yang pertama kita kena ambil, mengenang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan syariat dan menyampaikan dakwah risalah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenang pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan dia. Yang kedua, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh terjangkau oleh akal kita. Sehebat mana pun akal kita itu dalam nak memikirkan benar ke, iya ke Isra wal Mi'raj ni. Boleh balik dan boleh pergi separuh malam, balik separuh malam dalam masa yang cukup pendek. Sehingga kan orang Arab Quraisy ni dia tak apa nak terima perjalanan daripada Mekah ke Syam dululah. Ni saya tak pernah pergi, tapi dia ikut ulama cerita. Perjalanan dulu daripada Mekah ke Syam, Syam ni luas. Jajahan Syam ni termasuk Syria, Jordan, Iraq, Palestin, itu jajahan Syam. Kan? Jadi perjalanan daripada Mekah ke Syam dulu 10 bulan pergi, 10 bulan balik. Kita kat Malaysia ni perjalanan apa yang pergi 10 bulan, balik 10 bulan. 20 bulan. Tak sampai ya. Daripada Perlis hujung ke Johor pun tak sampai 10 bulan, sebulan tak sampai. Kan? Kan sehari boleh kot. Sehari kot ya. Sehari pergi. Tak boleh balik, boleh tak balik? Tak tahu lah, tak try. Tapi orang Arab Mekah yang tak boleh terima logik akal dia. Sebab Nabi diturunkan dalam keadaan kaum dia hebat dalam bab sastra. Nabi Musa diturunkan dalam keadaan kaumnya hebat dalam ilmu sihir. Nabi Isa diturunkan dalam keadaan kaumnya hebat dalam ilmuan. Sehingga kan Nabi Isa boleh menyembuhkan dengan izin Allah mata orang buta. Bahkan boleh menghidupkan orang yang mati. Tapi Nabi Isa tak boleh mematikan orang. Sebab mematikan makhluk ini kuasa mutlak Allah. Kan? Bukanlah Nabi Isa itu menghidupkan, tapi mukjizat Allah bagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaum yang hebat dari sudut sastranya, bahasa mutu, bahasa Arab fasahah yang cukup tinggi. Kalau kita dulu kesusastraan Melayu dulu, kan, kalau sebut Tun Sri Lanang tu pun ada orang tak apa suka tu. Ada yang kata Tun Sri Lanang tu pengkhianat dan sebagainya lah. Itu menurut pendapat ahli ilmuwan, kan, sastra. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, mengambil iktibar dan pengajaran ibrah dan izzah. Ibrah pengajaran, izzah kekuatan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Bila kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, kita jadi apa? Rajin semayang ke rajin ngulur, kata orang. Kalau rajin ngulur, entahlah. Dengar Isra Mi'raj berpuluh-puluh kali, boleh hafal kan. Tapi masih kurang ketaatan dia. Itu ada masalah tu. Bukan ustaz yang cerita tu, dia masalah. Masalah dia nak mengambil, nak katanya zuq, nak masukkan peristiwa, jadikan sebagai kekuatan dia. Kan? Kekuatan dia. Sebab bila Allah bagi nikmat zuq dalam ibadat ni, disebut sebagai halawatul ibadah. Kemanisan beribadat ini Allah bagi. Sehingga kan orang merasa berdiri itu tak sebagaimana orang yang lain berdiri, ini qiyam. Kita berdiri biasa aja kan. Bangun, sebelum nak angkat takbir tu kita berdiri kan. Allahu Akbar. Tapi orang yang dapat halawatul ibadah ketika qiyam berdiri itu tak sama dengan orang lain berdiri. Kalau orang yang tak sampai kepada kemanisan beribadah ketika qiyam berdiri itu, berdiri sebelum qiyam lagi, berdiri itu, dia rasa berdiri tak ada apa. Tapi ada orang yang dapat kemanisan ketika berdiri dalam solat itu, dia rasa besar nikmat. Berbeza dengan orang yang tak pernah rasa. Apabila dia dikenakan, mungkin pernah mengalami tribulasi ataupun ibtila, ujian. Ya, ini ibadat nusuk.
Sakit pun ibadat juga. Ini ibadat nusuk, ibadat yang ada pengorbanan. Sebab tu kita baca doa kita, inna salati, sungguhnya semayangku, wa nusuki. Wa nusuki itu ibadat yang ada pengorbanan. Puasa kena tahan lapar dahaga, mata daripada melihat maksiat, perbuatan tangan cedera daripada berbuat maksiat, atau perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa atau mengurangkan pahala puasa, kan? Atau membatalkan puasa. Itu nusuk. Atau ibadat haji juga dikira sebagai nusuk, ibadat yang ada pengorbanan. Makanya orang yang pernah ibtila tak boleh bangun, maka bila dia dapat berdiri, maka dia rasa halawatul ibadah, kemanisan beribadat ketika berdiri itu amat sangat. Bila dia rasa kenikmatan yang amat sangat dalam ibadat, pahalanya berganda-ganda. Kerana di sana terdapatnya ukuran kesyukuran yang terbit mengikut tahapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila orang contohnya dia pernah tak makan, tak minum, susah. Bila dia menjalani ibadat puasa, dia pernah dulu tak makan, tak minum. Dengan dia ibadat puasa itu, dia rasa syukur, dia dapat melaksana walaupun dapat makan, tetapi dia pernah merasai kelaparan. Sebab tak sama orang lapar yang tak pernah betul-betul lapar dengan orang yang lapar yang betul-betul lapar. Kerana halawatul ibadah, kemanisan beribadat. Tuan-tuan, sedang hadirin yang dirahmati Allah, kemanisan beribadat ni kita kena cari. Kena cari, kena dapatkan. Jika tidak, Allah akan bagi. Masa bagi itu kita takut kita tak mampu. Itu yang bilang, kenapa aku ya Allah? Kenapa aku? Kenapa tak orang lain? Tu. Sampai tahap menyalahkan takdir. Kan? Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, menguatkan keyakinan dan meningkatkan iman agar mencapai takwa di sisi Allah. Bila kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj ni, iman naik tak? Bukan temperature naik. Temperature naik marah betul ni, apa ni kata asyik-asyik balik itu balik marah. Kalau temperature naik tak boleh. Dia yang naiknya yakin naik, iman naik. Sebab kita ni iman ni yazid wa yanqus. Ada iman ni ada kala bertambah, ada kala berkurang. Sebab apa tuan-tuan? Penting iman ni kerana ulama menyebutkan besi itu kuat tak tuan-tuan? Besi kuat tak? Kuat kan? Tak percaya hantuk kepala. Ni bukan akta hasutan, ni akta cadangan. Besi itu kuat. Tetapi kuat macam mana pun besi itu, api mampu meleburkan besi. Api mampu meleburkan besi. Baik. Api itu kuat. Tak percaya? Cuba cucur. Kan? Api itu kuat, tapi air mampu memadamkannya. Hebat macam mana api itu? Akan terpadam dengan air biiznillah. Air itu nampak kuat. Sebagaimana kita tengok banjir besar, tsunami dan sebagainya, habis rumah-rumah. Tetapi air kuat macam mana pun, awan mampu menyerap air. Sejat. Awan kuat. Boleh menguatkan, kata orang nampak boleh menyejat air. Tapi angin mampu menolaknya. Hilang. Ingat-ingat macam nak hujan. Mendung pun tak jadi. Kan? Angin kuat. Tapi bukit mampu menahan. Pecah angin tu. Tu pun tarah bukit lagi. Memang sedap lah angin tu. Bila bukit itu kuat macam mana pun, bukit tu, terowong menara tu dibuatnya lubang. Manusia mampu menembusnya atau meruntuhkan bukit. Tak percaya pergi Ipoh. Kan? Ya, manusia tu nampak kuat, tapi kalah dengan nafsu. Kat mana nafsu? Boleh tunjuk? Tak boleh tunjuk. Mana? Dalam, tak tahu di mana.
Ulama sebut dalam hati. Tapi di bahagian mana? Sebab ulama sebut hati ni dua. Qalbun pun hati, jantung pun hati. Sebab dia disalut dengan sadrun, dada. Kan? Tak tahu di mana. Pun kalah. Nafsu tu kuat. Tapi yang akan mengalahkan nafsu apa? Iman. Sebab bila iman kuat, tak ada apa-apa yang dapat mengalahkan dia. Bila iman kuat, baik api, baik awan, baik angin, baik bukit, baik besi, baik apa pun tak akan dapat mengalahkan dia. Kerana kekuatan iman itu sendiri. Sebab itu bila kita dengar ibrah daripada perjuangan Nabi SAW, ambil dia punya kekuatan, kita bina kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita. Baik, yang kelima apa? Ibrah dalam kita ambil Isra wal Mi'raj ini, kita faham untuk kita mengingati tabsyir wa tanzir, peringatan, khabar gembira dan peringatan ancaman dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sepanjang perjalanan Nabi yang disebut daripada alam dunia kepada alam jabarut hingga kepada alam malakut, alam para malaikat. Ini dalam tasawuf ada cerita, kan? Makanya banyak ibrah kita boleh dapat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Baik, kita tengok kepada apa yang dikatakan keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kena tengok jam ni. Oi, dah 8.30 dah. Saya janji dengan Ustaz Sarhan tadi 8.20, tuan-tuan. Baik, saya ringkaskan 15 antara 15 ni, kena ada part 3 ke apa. 15, tuan-tuan, disebutkan keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj hingga kita mengecapi kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebutkan, yang pertama, saya ringkaskan, Allah mengurniakan 8 kelebihan kepada Nabi dan umat Nabi, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, muka surat 49 hingga 50. Yang pertama, kurniaan Islam. Islam itu sendiri, kan? Islam ni kekuatan dia, agama dia, sehingga menjadi cara hidup dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hijrah. Ni Masjid Muhajirin. Hijrah. Hijrah yang Allah bagi kepada Nabi SAW telah pun Allah sebut ketika peristiwa Isra wal Mi'raj lagi, bahawa Nabi akan berhijrah daripada Mekah hinggalah ke Madinah. Yang ketiga, as-sadaqah, sedekah. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf, menyuruh buat baik, menyuruh apa yang diperintahkan. Wan nahyi 'anil munkar. Yang kelima, mencegah kemungkaran. Sebab itu menyuruh buat yang ma'ruf, mencegah kemungkaran tak boleh dibezakan, tak boleh dipisahkan. Sebab bila ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Sehingga ulama sebut dalam perintah sembahyang pun ada amar ma'ruf, iaitu aqimis salah, dirikan sembahyang. Di sana ada wan nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Apa dia? Jangan tinggal sembahyang. Itu hukum. Bila dikatakan taat pada ibu bapa, amar ma'ruf, di sana ada mencegah kemungkaran, iaitu jangan derhaka ibu bapa. Dia tidak dipisahkan, tetapi ia seiring sejalan. Bak kata Syarifah Aini dengan Biri Marantika, betul tak betul? Betul. Kan? Seiring sejalan. Makna amar ma'ruf nahi mungkar berjalan seiringan. Kemudian yang keenam, dikurniakan Suratul Fatihah.
Surah Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang kali bacaan dalam sehari semalam. Kemudian dijadikan Nabi SAW khataman nubuwah, penutup segala Nabi. Yang ke-8, diberikan selawat. Sungguhnya dengan satu selawat kita kepada Nabi SAW, Nabi SAW akan berselawat kepada kita dengan doa 10 kali selawat. Memang amal ni 10-10. Allah bagi amal kita 10-10. Siapa yang semayang 5 kali waktu sehari semalam mendapat pahala sebagaimana 50 waktu sehari semalam. Satu fardu solat bersamaan 10 fardu solat yang sebagaimana Allah perintahkan pada awal perintah semayang ketika Isra wal Mi'raj itu, sehingga dikurangkan, dirohsahkan kepada daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Disebut dalam kitab, disebut oleh Ibnu Nujaim, rohsah itu termasuk tahfif tangkis, keringanan yang mengurangkan. Itu rohsah. Kemudian apa lagi disebutkan selain daripada itu, Nabi SAW dikurniakan oleh Allah antara dalam 15 perkara tadi, disebutkan dalam hadis yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW sebagai utusan pada orang-orang yang beriman. Kemudian apa lagi? Dijadikan Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Kemudian apa lagi? Dilapangkan dada. Kemudian dihapuskan dosa. Walaupun sebesar mana dosa, melainkan dosa syirik, Allah akan ampunkan dosa. Kemudian apa lagi? Ditinggikan sebutan Nabi SAW. Kemudian dijadikan Nabi dan umat Nabi SAW sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Kemudian dijadikan Nabi dan umat Nabi itu sebagai umat wasata, umat pertengahan, tak kendor, tak melampau. Siapa yang melampau, ekstremis, bukan jalan Nabi SAW dan umat Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Dijadikan Nabi dan umat Nabi yang pertama dihisab, dimasukkan dalam syurga, dan sebagai umat yang terakhir datang ke dunia. Kita antara umat yang awal dibangkitkan di padang mahsyar setelah, kata ulama, 2 kali nafkhatun, tiupan sangkakala. Ada nafkhatul ba'th, ada nafkhatul faza', pekikan yang mengejutkan, kemudian nafkhatul ba'th, pekikan yang membangkitkan. Ada kata 3 kali, ada kata 2 kali. Ini antara riwayat daripada Ibnu Abbas dan sebagainya. Sehingga kita dibangkit dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Orang yang mula-mula dikurniakan pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan? Kemudian apa lagi disebutkan? Ini nak laju ni. Ibadah puasa bulan Ramadan, puasa sebulan. Itu kurniaan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi diberikan? Saya kena laju. Dikurniakan telaga Al-Haud, telaga Al-Kautsar, telaga Nabi SAW. Nabi lain tak ada telaga Al-Haud, tak ada. Kemudian surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Sebab itu dalam tahlil kita baca tu, kenapa kita baca dalam tahlil 3 ayat? Dia dah bunyi 3 ayat dalam tahlil, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, daripada amana rasul sampailah habis 3 ayat terakhir. Itu merupakan kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca, sebab itu anugerah. Kemudian ada sebut ayatul kursi, merupakan ayat yang tak pernah Allah bagi kepada Nabi lain.
dan umat Nabi lain, melainkan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kena laju tuan-tuan, tak tahu macam mana ni. Apa lagi dah tak jumpa dah. Tapi itulah antara yang antara lainnya Lailatul Qadar. Tidak diberikan kepada Nabi lain dan umat Nabi lain, tak diberikan. Jadi itulah dapat yang saya dapat berikan, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kurniaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka marilah kita membina kekuatan dan kita membina keimanan kita hingga Allah kurniakan darjat taqwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebab setiap orang yang bertakwa itu adalah daripada orang yang beriman. Kan? Syarat nak bertakwa, syarat antara beriman. Dan bila dikatakan orang yang bertakwa ni, pernah saya sebutkan kelebihan orang bertakwa. Biasanya saya sebut dalam bulan Ramadan, sebab puasa tu ada kaitan la'allakum tattaqun. Kan, mudah-mudahan dengan puasa ya Allah kurniakan kepada kita Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ni, la'allakum tattaqun. Allah mengharap-harapkan, bukan Allah mengharapkan makhluk, tapi Allah mencita-citakan bahawa ada di kalangan makhluknya, hambanya bertakwa. Maka takwa ni cukup besar dia punya istimewa ganjaran hadiahnya. Antaranya sebagai the way of solution of any problem. Betul tak betul? Rumah teacher. Kan? Jalan yang boleh mengeluarkan kita daripada sebarang penyelesaian atas apa-apa bentuk masalah. Takwa. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah darjat takwa di sisi Allah. Kerana darjat takwa ini kita kena cari dengan kita berusaha tingkatkan iman kita dengan pengajaran-pengajaran yang Nabi bawa. Tabsyir, peringatan khabar gembira, dan tanzir, peringatan ancaman. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebut sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Ada apa-apa tambahan? Mungkin itu hari saya ada tersilap doa Nabi Yunus bin Matta itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Disebut dalam kitab Ad-Dur, kitab apa nama? Kitab Ad-Durul Mansur fi Tafsir Ma'thur, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dia kata siapa-siapa yang baca, sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit dia pernah baca 40 kali. Kita sakit baca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, mendapat pahala syahid. Sehingga kan ulama menyebutkan sahih, siapa-siapa yang ada hajat yang sangat-sangat, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada yang mengatakan 40 kali. Para ulama diriwayatkan beramal dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 1000 kali sehari. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita beramal. Jadi ada tambahan, insya-Allah ada. Ada. Ya. Ya. Mudah untuk bersalin, itu antara disebutkan mudah bersalin. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Orang perempuan kalau baca kan, orang lelaki pun mudah bersalin tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi ada yang lain, ada. Bagus, memang tu antara disebut antara doa yang cukup hebat. Doa ma'thur.
doa maksur Nabi Adam, doa maksur Nabi Nuh, doa maksur Nabi Daud, doa maksur Nabi Nabi Zakaria dan sebagainya. Akan datanglah saya menceritakan rahsia doa para nabi. Saya cerita tu doa tu dekat Banduan. Sebab Banduan ni perlukan galakkan untuk mereka itu hijrah. Kan? Tak la hijrah ba'dal Fathul Makkah. Tidak ada hijrah selepas Fathul Makkah. Melainkan tidak ada hijrah lepas Nabi itu, melainkan jihad, bermujahadah melawan hawa nafsu. Kan? Kita sekarang ni nak tewaskan diri kita ni nafsu je. Lain tak ada. Nafsu ke? Kan? Nafsu, insya-Allah. Ada apa-apa tambahan? Ada. Ustaz nak tambah, Ustaz? Ada. Bomoh pakai. Dia buat untuk doa ke apa? Kalau dia doa, insya-Allah dia niat kepada Allah, dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia niat untuk yang bukan-bukan, al-umuru bimaqasidiha. Ini kaedah fiqh. Setiap perkara itu berdasar kepada apa yang dia niatkan. Kalau dia niat mangkor lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa? Ada. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita tangguhkan ya. Tangguh, tutup. Saya ganti je. Saya tutup, tuan-tuan. Berapa kali tutup ni? Saya tutup, tuan-tuan, insya-Allah dengan kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, usaha kita. Allah kurniakan darjat taqwa, Allah terima amalan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين والمتقين. اللهم احرمنا لذة معصيتك warzuqna ladzata ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan, puan-puan mendengar. Wallahu alam, insya-Allah.